Baik. Akhir sekali tuan-tuan. Syed Abu Hussein, 5 MP bersatu. Masih setia tetapi dah tak selesa. Ada 5 ahli parlimen bersatu yang sedang menjeruk rasa walaupun masih kekal memberi kepercayaan kepada Presiden mereka Muhyiddin Yassin. Ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein berkata malah mendakwa seorang daripada ahli parlimen tersebut adalah seorang yang sangat penting kepada bersatu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Syed Abu Hussein mendakwa individu tersebut ialah Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Hamzah pun apa orang kata tersah dah dengan Muhyiddin Yassin. Alasan diberikan ialah mereka tidak senang dengan tindakan pemimpin tinggi bersatu yang dianggap enggan mempedulikan kesulitan setiap ahli parti berkenaan. Mereka iaitu 5 bekas pemimpin UMNO dalam bersatu itu tahu apa yang mereka patut buat. Mereka tak selesa dengan keadaan sekarang. Malah Larut sendiri tak selesa sebenarnya. Tapi dia terpaksa berada dalam keadaan begitu. Syed Abu Hussein memberitahu selain Hamzah, 4 lagi ahli parlimen yang segera mengalih sokongan ialah Ikmal Abdul Aziz Tanah Merah, Rasul Wahid Kuala Hulu Terengganu, Mas Amrianti Masjid Tanah dan Ronald Kiandi Beluran. Mereka memenangi kursi masing-masing di atas tiket UMNO BN pada PADU ke-14 namun meninggalkan parti berkenaan untuk menyertai bersatu. Malaysia Kini tidak dapat mengesahkan secara bebas dakwaan. Boleh sumbang tenaga. Okey. Saya mengatakan ya atau tidak dengan dakwaan itu walaupun salah satu nama yang disebutkan tu memang dalam pengetahuan saya memang ada ura-ura nak menyatakan sokongan kepada PMX juga. Cuma saya tak nak cakap yang mana salah satu daripada itu, biar dia orang tentukan nanti. But point ni sekarang ini adalah bersatu dalam keadaan parah. Hubungan mereka dengan PAS pun kita tahu dalam keadaan parah. Kan PAS lebih memihak kepada Mahathir yang anti kepada bersatu berbanding bersama dengan Muhyiddin Yassin yang juga bekas Perdana Menteri. Mereka kehilang keyakinan dengan kepimpinan Muhyiddin Yassin dan di antara yang mendesak supaya Muhyiddin Yassin itu digugurkan daripada kepimpinan, diambil alih oleh Hamzah Zainuddin adalah daripada PAS. Muhyiddin Yassin dilihat sebagai orang yang sukar untuk dibawa berbincang dan berunding. Kerana selama ini Muhyiddin Yassin menganggap PAS termakan budi dengan bersatu. Kerana PAS dah banyak sangat makan duit dengan bersatu. Jadi dia kata, buat apa kami nak dengar cerita PAS? Buat apa kami nak dengar cadangan PAS? Selama ini PAS menang 4 negeri itu pun duit hasil diberikan oleh bersatu. Bersatu yang beri boleh menang macam tu. Jangan tak tahu kan kata. Seolah-olah macam tu. Dia tak katalah. Itulah indikator-indikator yang dibawa di bawah. Jadi buat apa kami nak dengar cakap PAS? Tapi dalam masa yang sama, PAS sekarang ini mula mengenepikan kepimpinan bersatu di peringkat negeri. Menimbulkan ketidakpuashatian. 5 yang disebutkan tadi, kalau benar sekalipun, tidak memberi apa-apa tambah nilai pun kepada kerajaan yang ada. Tetapi kalau benar, sebenarnya tambah nilai pada kerajaan tak ada apa pun. Tetapi memberi satu tamparan yang sangat hebat kepada bersatu Perikatan Nasional hubungan dengan PAS. Dan PAS pun dalam ura-ura dan cita-cita, ada cerita baru tuan-tuan. Sekarang ini dalam perkiraan dah nak memikirkan hubungan mereka dengan bersatu ini dikekalkan atau tidak. So kita tunggu je lah pengumuman nanti. Lebih daripada itu saya tak nak cerita panjang-panjang lah. Kan? I leave it there, insyaAllah. Okay. Saya nak baca juga kenyataan Muhyiddin Yassin ini. Saya be fair, saya baca kenyataan beliau. Menarik sebab kita melalui zaman dia. Dia kata, rakyat tercari-cari Anwar Ibrahim yang dulu, Muhyiddin Yassin. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meluahkan kebimbangan dengan situasi ekonomi negara yang kian meruncing dan masalah kos sara hidup dibebani rakyat yang berlarutan. Menurutnya, jika perkara itu berterusan, ekonomi negara akan berdepan masa yang sukar dan sukar untuk pulih yang akhirnya memberi kesan kepada rakyat. Berbahasa di Dewan Rakyat pada Selasa, ahli Parlimen Pagut itu turut menyindir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim didakwa pandai berjanji semasa menjadi pembangkang, namun dilihat sekarang ini seolah-olah tidak menepati janji. Sewaktu jadi pembangkang dulu janji macam-macam. Sekarang ini rakyat tercari-cari YB Tambun yang dahulu. Now, dia nak compare dengan apa tuan-tuan? Dia nak compare dengan zaman bila? Zaman dia memerintah. Pada zaman dia memerintah, ingat tak tuan-tuan, pada zaman dia memerintah, bendera putih, ingat tak bendera putih tu? Tuan-tuan ingat tak pada masa itu 5 kilo minyak sampai RM50 tuan-tuan. Ayam tak payah cerita lah.
Beras pun sebenarnya tak ada cerita. Tak ada pun. Pasal tak tadi dia sebut beras pada zaman dia jadi Menteri Pertanian. Dia tak sebut pun beras sewaktu dia jadi Perdana Menteri. Itu saya kata kalau dia nak compare pada apa? Kita pada tahun 2023 ni, 2022 hujung, 2023 dan masuk 2024, kita mewarisi kerajaan gagal dan kerajaan yang rosak, yang jana wibawanya, yang projek-projeknya, yang duit 300 juta masuk dalam akaun partinya, yang anak menantu dapat projek, yang sahabat handai isteri dapat projek. Kita mewarisi yang itu. Black money, wang yang hilang daripada negara kita, lebih 1 trilion ringgit. Dan some of it contributed pada zaman Paguh menjadi Perdana Menteri. Jadi kita mewarisi itu, tuan-tuan. Kemudian senangnya dia naik, dia kata, di manakah dia Anwar yang sekarang ini menyelesaikan masalah rakyat? Saya nak bagi tahu. Yang pertama, saya percaya bahawa sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam direction yang betul untuk nak membetulkan negara kita. Antaranya, KWSP mengumumkan kadar 5.5. Itu indikator. Sebab apa, tuan-tuan? KWSP punya aset pelaburan 1 trilion. Bukan 1 bilion, 1 trilion aset pelaburan KWSP. KWSP, defisit kita sekarang ini mengecil, turun. Dan dijangka tahun hadapan 2025, defisit itu akan turun 4%. Paling rendah kita pernah turun selain daripada surplus zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah 3%. Indikator-indikator ekonomi ini sebenarnya kalau kita lihat menjadi satu perkara yang sangat penting. Sangat penting untuk kita nak memastikan bahawa semua perkara ini, tuan-tuan, saya cadangkan tuan-tuan pergi ke website ni, Trading Economy. Di sini kita akan melihat semua faktor ataupun indikator-indikator ekonomi. Dipanggil Malaysian Indicators, terutama ekonomi, dan kita boleh tengok overview. Kan? Kita boleh tengok overview dalam keadaan bagaimana stock market kita mula menaik. Dia turun sikit, naik sikit, tetapi dia stable pada sekadar 1,500 dan dijangka pada hujung tahun ini berkemungkinan naik ke 1,600. Kalau kita tengok daripada segi interest rate kita kekal 3%. Consumer paling tinggi 3.5%. Inflation kita pada 1.5%. Unemployment rate kita 3.3%. Berbanding dengan sebelum ini pernah naik paling tinggi 5.3%, tuan-tuan. So daripada sini kita nampak bahawa I'm not saying we are strong yet, but how we have improved a lot daripada zaman Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. And untuk dia bercakap demikian, bagi saya harap ada seorang ahli parlimen nanti bangkit dan bantai dia balik dan compare balik. Saya harap Wabi Fahmi lah, Wabi Fahmi Saya tahu Wabi Fahmi tengok live saya ni. Saya harap Wabi Fahmi bangun nanti, Wabi Fahmi boleh nyatakan satu-satu fakta, kita compare. Kalau Wabi Fahmi tak ada fakta tu, cari saya. Saya bagi fakta-fakta tersebut. Alright, boleh Okay. Habis cerita kat situ. Okay, menarik satu cerita ni, tuan-tuan. Baru-baru ini, habis dah. Wan Saiful Wan Jan telah mengemukakan satu hujah di parlimen mengatakan bahawa Perdana Menteri itu korup. Perdana Menteri Malaysia korup. Dan Sultan Agong yang di-Pertuan Agong telah berjumpa dengan pemimpin yang korup itu setiap minggu. Dia kata, tak sampai sejam ada pegawai SPRM telah menghubungi beliau. Azam Baki kata, tak ada pun pegawai SPRM yang menghubungi dia. Kan? Lepas tu, bila ditanya di parlimen sekali lagi tentang perkara itu, dia kata case close, tak nak bangkitkan. SPRM bagi Wan Saiful Wan Jan seminggu untuk mengemukakan bukti. Kan? Untuk dia kemukakan bukti berkenaan dengan bahawa Perdana Menteri kita ini adalah korup. Sepatutnya dia kata kalau sekiranya betul ada bukti, jangan cakap di parlimen. Bawa bukti itu kepada SPRM. Biar SPRM yang menyiasat.
Sebab apa? Dekat parlimen ni tuan-tuan, satu kelebihan dia orang ni, tak boleh kena saman. Sebab antara yang dia ada privilege privilege, bila cakap dalam parlimen ni dia boleh cakap tapi tak boleh kena saman. So itu kadang-kadang orang cakap kalau nak ulang kat luar. Ulang kat luar, kita tengok berani tak berani. Alright, berani tak berani. Jadi apa yang berlaku adalah satu usul dibawa pada hari ini, nak dibawa pada hari ini oleh Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Dia nak bawa usul pada hari ini. Usul tersebut adalah memohon supaya Wan Saiful Wan Jan digantung selama 6 bulan. Tapi sebelum kita tengok usul itu, ini kenyataan daripada SPRM. SPRM beri tempoh seminggu kepada Wan Saiful. SPRM memberikan tempoh seminggu kepada ahli parlimen Tasik Gelugor, Wan Saiful Wan Jan untuk tampil membuat laporan berhubung pendedahan bahawa beberapa individu menawarkan ganjaran kepadanya jika menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Ini yang pasal 4 orang, dikata 4 kali pertemuan itu. Saya tidak boleh umum sekarang apa tindakan sebenar akan dibuat sekiranya tidak lapor. Kita masih menunggu laporan beliau. Segala kemungkinan boleh diambil kemungkinan memanggil ke SPRM. Apabila beliau menyebut di parlimen mengenai tomahan rasuah, maka beliau sebenarnya dia tanggungjawab untuk membuat laporan di bawah Section 25 Akta SPRM. Bukan masalah kerja kami nak cari. Beliau lah kena datang. Sebagai contoh, kalau kita ditawar rasuah, kita sendirilah kena pergi ke pejabat SPRM atau balai terdekat. Takkan SPRM nak jumpa dan bawa ke pejabat. Begitulah kaedahnya. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, kerajaan mahu gantung Wan Saiful 6 bulan kerana gelar Anwar Korab. Kerajaan berhasrat menggantung anggota parlimen Wan Saiful daripada sidang selama 6 bulan kerana mendakwa Perdana Menteri Malaysia Korab. So, akhirnya, apa yang Wan Saiful buat? Apa yang Wan Saiful buat? Okay. Kita dengar ucapan Wan Saiful tentang perkara ini. Sepatutnya, bila dia kata Perdana Menteri kita ni korup, bermakna bila dia bawa hujah itu, maksudnya dia dah ada bukti-bukti. Dia dah ada dia punya, dah ada dia punya fakta-fakta. Dia mestilah dah ada dia punya, benda-benda yang menyokong dakwaan tersebut. So, Tuan betul seperti mana yang saya dah sebut sebelum perkara ini. Itu ada. Semasa dalam perbahasan saya sekalipun pada. So kita dengar ucapan Wan Saiful Wan Jan. Saya TikTok tak boleh tengok kan, tapi tak apalah. Kita dengar ucapan Wan Saiful Wan Jan dan apakah beliau mengatakan bahawa beliau ada bukti. Alright, kita dengar. Mesti ada bukti ni. Wow, ini besar ni. Wan Saiful nak mengemukakan bukti di parlimen. Jom kita. Tuan betul seperti mana yang saya dah sebut sebelum ini semasa dalam perbahasan saya sekalipun pada 28 Februari saya memang ada menyebut satu perenggan yang berbunyi korup itu maksudnya menyalahgunakan kuasa dan selepas itu ada sedikit gangguan dan kemudian saya sambung ampun tuanku, orang itu yang menyalahgunakan kuasa itu akan menghadap tuanku setiap minggu sebelum mesyuarat kabinet. Ayat itu memang saya tujukan kepada Yang Amat Berhormat Tambun. Jadi seperti mana yang saya lakukan pada 28 bulan, dan saya ulang lagi sekali sebenarnya betul dalam Dewan pada 29 hari bulan apabila ditimbulkan oleh rakan saya Jelutung. Saya menarik balik ayat tersebut, saya menarik balik kenyataan saya dan saya juga memohon maaf atas kenyataan tersebut. Dan saya dengan rendah diri juga Yang Dipertua sebab dalam usul ada sebut mengenai Yang Dipertuan Agong atas kekhilafan sekiranya menyentuh perihal Duli Yang Mulia Yang Dipertuan Agong, saya juga memohon maaf dan menarik balik kenyataan tersebut. Terima kasih Yang Dipertua. Saya harap boleh dipertimbangkan dengan baik oleh Yang Dipertua. Lah. Minta maaf rupanya. Tarik balik rupanya. Jadi kalau dia minta maaf dan tarik balik, so jadi benda tu fitnah lah tuan-tuan. Betul tak? Jadi benda tu fitnah lah. Jadi adakah Wan Saiful ini pemfitnah nasional? Adakah PN ini pemfitnah nasional? Yang wajar kita kata kita kena tolak. Tuan-tuan. Ini satu soalan yang kita nak kena bangkitkan. Kita kena bangkitkan soalan ini. Sebab dalam masa yang sama,
Dalam masa yang sama, tiba-tiba hari ini, itu cerita Wan Saiful Wanjan, minta maaf. Rupanya betul lah benda tu fitnah. Perdana Menteri tak korup. Betul lah fitnah rupanya. Hadi utus surat junjung kasih kepada Sultan Selangor. Presiden PAS Hadi Awang hari ini dikatakan mengutus warkah menjunjung kasih kepada Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah. Pengamanan itu berlaku 5 hari setelah Sultan Sharifuddin membuat teguran kepada Abdul Hadi kerana mengeluarkan kenyataan dianggap menghina raja-raja. Baginda juga menzahirkan rasa duka cita terhadap tindakan ahli parlimen marang berkenaan. Adalah dimaklumkan bahawa satu warkah menjunjung kasih kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah diutuskan dan diserah kepada Datuk Lela Bakti Setiausaha Sulit Baginda Tuanku bertarikh 4 Mac. Pegawai penyiasat 2 dari kanan meninggalkan ibu pejabat PAS di Kuala Lumpur setelah mengambil keterangan Abdul Hadi Awang. Macam kenal ni. Untuk rekod, okey. Jadi, cerita Wan Saiful Wanjan, fitnah. Cerita Hadi Awang, menghasut, menghina majlis raja-raja. Ni ke pemimpin korang sebenarnya? Dia fitnah, dia minta maaf. Hadi pun tadi minta maaf, menjunjung kasih. Minta maaf. Oh, ampun saya tuanku. Ampunkan saya. Ampunkan patik tuanku. Minta maaf. Akhirnya, nanti dia repeat balik. Dia buat balik. Dia ulang balik.